Mari kita perhatikan apakah sinopsis bagi halaman 12. Jom kita tengok sama. Pada ayat yang ke-77 hingga 78 yang kita akan bacakan bercerita tentang kaum Yahudi dianggap mustahil beriman, ya. Itu pada ayat 77 hingga 78. Kemudian pada ayat 79 hingga 82 pengubahan dan rekaan-rekaan para alim ulama, ya, Yahudi, ya, Bani Israel. Dan pada ayat 83 itu diceritakan kaum Yahudi melanggar perjanjian yang telah dimeterai dengan siapa. Itu yang kita nak baca pada hari ini. Allahu 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 Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا
وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صدق الله العظيم. Apakah 3 perkara yang boleh kita ambil daripada muka surat ini sebagai resolusi kita? Mari sama-sama kita perhatikan. Yang pertama, resolusi kita dalami Quran, bukan beriman dengan buta, berasaskan ayat 78 sebentar tadi. Seterusnya yang kedua, jangan rasa diri bagus dan istimewa akan masuk syurga kecuali iman dan amal. Ya, pada ayat 80 kita bina iman dan amal soleh untuk menempah tiket rahmat Allah untuk ke syurga. Itu yang kita boleh faham daripada ayat 82. Ya, mungkin kita boleh perhatikan perkataan hari ini ialah perkataan amani. Ya, perkataan amani yang berulang 22 kali dalam Al-Quran, dan kalau spesifik amani itu 6 kali. Mari kita tengok macam mana ia dieja. Kita perhatikan. Okey, itu ya, daripada perkataan mim nun ya, ya, mani ataupun mana, maksudnya adalah timbangan atau ketentuan, ya. 22 kali berulang di dalam Al-Quran. Dan bercakap tentang timbangan ketentuan, apa kaitan dengan tamanni, tamanna ataupun amani dalam ayat yang kita bincang sebentar tadi, ayat 78. Terjemahannya penjelasan yang dusta ataupun angan-angan yang dusta. Okey. Kalau mana itu ataupun mim nun ya itu ialah timbangan. Bagi Allah timbangannya betul. Tapi bila manusia dia tidak belajar daripada Al-Quran, daripada kalau orang Yahudi ini daripada Taurat, maka dia menjadi timbangan yang tak betul, jadi dia menjadi cita-cita tak betul. Allahu Jom kita saksikan perkongsian kita tentang segmen tajwid pada siri kali ini, iaitulah masih lagi kita bercakap tentang kesalahan-kesalahan dalam Al-Quran yang terbahagi kepada 2 kesalahan. Pertama kita panggil lahnul jali, kesalahan yang besar ataupun kesalahan yang nyata, dan yang kedua lahnul khafi, iaitu kesalahan yang kecil ataupun kesalahan yang tersembunyi. Dan yang kita nak sentuh hari ini masih lagi berada dalam lingkungan kesalahan yang besar ataupun lahnul jali, iaitulah apa dia? Tertukar baris yang boleh mengubah makna. Bahaya tu. Tertukar baris yang boleh mengubah makna. Seperti mana? Betul. Seperti menukar baris fathah kepada baris dhammah, baris atas kepada baris depan pada kalimah dalam surah Al-Fatihah. Pada kalimah an'amta ditukar pada bahagian depan, an'amtu. Masya-Allah. Jauh betul. Jauh Ustaz. Maksudnya itu dah merubah baris. Betul. Dalam masa yang sama dia boleh membawa kepada berubahnya makna. Kita bacakan maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta kan, siratal ladzina an'amta alaihim. Sepatutnya tiba-tiba kita baca siratal ladzina an'amtu alaihim. Kan, sebab kalau masuk ayat dia tu jalan yang engkau dekat situ beri nikmat, engkau kembali kepada Allah Subhanahu taala. Tiba-tiba kita tukar tu jalan yang aku beri nikmat. Allah hebatnya Allah, nikmat betul tu. Kan? Itu bahaya tuan-tuan dan puan-puan. Itu contoh pada kalimah itu saja, an'amta tu. Banyak lagi, maksudnya pada tempat-tempat yang lain kita berubah baris, maka itu satu kesalahan yang besar dalam bacaan Al-Quran. Mengubah makna lagi. Itu dipanggil juga kesalahan yang nyata tu. Sebab apa? Sebab apabila kita salah baris,
orang-orang awam ataupun kita semua mudah kesan. Mudah kesan. Hatta barangkali anak-anak kita pun boleh kesan kesalahan itu. Itu antara sebabnya dipanggil kesalahan yang nyata, yang jelas maksudnya. Jadi termasuk dalam kesalahan yang besar. So kita kena hati-hati dalam bacaan kita. Kita kena perhatikan betul-betul barisnya. Kalau baris atas baca atas, depan, bawah. Jangan kita sekali-kali kita menukar baris ayat yang kita baca itu, Ustaz. Betul.